pada ketika anda klik video ini untuk menonton mengenai projek The Line ini, Arab Saudi sudah pun memulakan projek ini. Projek ini adalah realiti dan bukan lagi satu fantasi dunia Arab di padang pasir. Ribuan manusia kini bekerja keras menyiapkan projek yang dijangka siap pada 2025 dan menjadi visi utama menjelang negara yang menempatkan kota suci Mekah ini menjelang 2030. Apa itu projek NEOM dan bagaimana Arab Saudi membangunkan projek hebat ini? Astrolab membawa anda The Line. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, apa yang anda lihat sekarang adalah rakaman sebenar pembinaan di kawasan barat laut Tabuk. Dan ini pula pembinaan yang telah siap di Arab Saudi. Projek mega ini kini sedang berkembang pesat. Apabila perubahan iklim berkembang pesat, banyak negara Timur Tengah menyasarkan untuk membuat peralihan daripada ekonomi berasaskan karbon kepada alternatif yang menarik orang dari seluruh dunia, sama ada dari segi pelancongan, perniagaan, pekerjaan atau kehidupan. Salah satu contoh sedemikian ialah pembangunan yang dikenali sebagai NEOM, yang mana projek tersebut telah pun dijalankan di Arab Saudi. Bahagian utama plan itu ialah The Line, sebuah bandar futuristik bernilai 725 bilion US dollar yang direka untuk menempatkan 9 juta penduduk. Apa yang menarik adalah sistem solar dijana bagi menghidupkan bandar cermin ini. The Line merupakan struktur cermin seperti dinding selebar 200 meter dengan ketinggian 500 meter. Ia bangunkan di barat laut wilayah Tabuk, Arab Saudi. Projek itu sepanjang 170 km ke pedalaman dari Laut Merah merentasi padang pasir, pantai, gunung dan lanskap lembah. The Line menjadi penanda aras baru untuk pembangunan mampan. Jejak binanya hanya 34 km persegi, iaitu kurang daripada 4 meter persegi setiap orang, merangkumi sebahagian kecil daripada tapak NEOM seluas 26,500 km persegi. Ini membolehkan sentuhan yang lebih ringan pada lanskap dari kebiasaannya. Selain itu, projek NEOM merangkumi lapangan terbang dan pelabuhan perindustrian, pusat penyelidikan, tempat sukan dan hiburan serta destinasi pelancongan. The Line disebut-sebut sebagai bandar eco pasca karbon, tetapi skala besar impian tersebut menimbulkan persoalan serius tentang sama ada projek itu boleh mencapai matlamat alam sekitar, ekonomi dan sosialnya dalam masa beberapa tahun sahaja. Pada pandangan pertama, kelihatan mesra alam. Pinggir bandar tidak lebih daripada 100 meter dari mana-mana titik di bandar. Perkhidmatan pengangkutan awam elektrik berkelajuan tinggi memastikan tiada bahagian The Line berada lebih daripada 20 minit. Berada dalam struktur yang besar itu membayangkan gaya hidup yang sesak. Tetapi secara teori, setiap penduduk akan menikmati purata isi padu 1000 kubik meter padu di bandar ini. Ia lebih murah jika dibandingkan dengan kota lain. Malangnya, seperti dalam kebanyakan bangunan berketumpatan tinggi dan sistem bertingkat, sistem pengangkutan menegak yang canggih diperlukan. Struktur ini setara dengan bangunan pencakar langit konvensional 125 tingkat. Kos projek juga kelihatan sederhana, iaitu 55,000 US dollar bagi setiap penduduk. Reka bentuk linear yang menyokong The Line bukanlah idea baharu. Arkitek Spanyol Arturo Soria membangunkan konsep bandar linear pada tahun 1882. Konsep ini membenarkan kecekapan besar dalam infrastruktur seperti air, elektrik, gas dan pengangkutan dengan menggabungkannya di sepanjang koridor bandar yang sempit dan linear. Kunci utama reka bentuk itu adalah untuk menguasai luar bandar dan membandarkan kawasan luar bandar. The Line menggemakan konsep ini. Walau bagaimanapun, seseorang tertanya-tanya tentang kesannya terhadap kawasan luar bandar. Bagaimana penghadang bercermin setinggi 500 meter yang berterusan memantulkan haba dan cahaya padang pasir serta merentasi lanskap sejauh 170 km menjejaskan biodiversiti tempatan. Orientasi The Line sepanjang paksi timur barat. Ini mungkin optimum untuk pengurusan haba sang suria, tetapi berkemungkinan menghasilkan bayang-bayang besar pada pertengahan musim sejuk.
Kesan alam sekitar dan komuniti The Line bertujuan untuk hidup sifar pelepasan karbon. Tenaga datang daripada sumber boleh diperbaharui. Hidrogen hijau memperoleh pendapatan ekspor. Air sisa dikitar semula dan ia menampilkan teknologi bandar pintar dan bangunan serbaguna yang terkini. Penggemar kereta kini harus beralih kepada berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan pengangkutan awam. NEOM diunjurkan menggunakan hampir 45.35 terawatt elektrik menjelang 2030 untuk populasi 770,000 orang. Penggunaan elektrik per kapita tahunan akan menjadi sebanyak 59.35 megawatt. Unjuran penggunaan per kapita akan lebih tinggi daripada mana-mana negara maju termasuk Iceland pada 55.05 megawatt. Industri yang akan menyumbang kepada penggunaan kuasa per kapita tinggi NEOM termasuklah pembuatan teknologi boleh diperbaharui, pengeluaran kimia hijau, penyah garaman dan pusat data. Tenaga solar dan angin termak akan dijana bagi menguasakan bandar ini. Lokasi kawasan ini bukannya dipilih sembarangan. Ia mempunyai potensi ketumpatan angin yang sangat tinggi sekaligus memberi tenaga percuma kepada penduduk The Line. Malah kawasan ini juga merupakan kawasan pergunungan dan bukit bukau dan bukannya padang pasir. Dari segi lain, kaedah pertanian jana semula direvolusikan di dalam projek mega ini. Ia dapat mengurangkan kos dan masa dalam menghasilkan makanan. Terima kasih kepada Azelia Alma-Shafira yang membangunkan konsep Banu, bersama-sama membangunkan teknologi revolusi makanan NEOM di Arab Saudi. Walau bagaimanapun, bahan dan pembinaan projek besar itu boleh menjadi sebaliknya. Pengeluarannya boleh menjadi intensif. Konsep The Line membawa manusia kepada fitrah alam semula jadi dengan lebih dekat, tanpa reka bentuk yang teliti. Pengantungan yang tinggi pada pengangkutan menegak mungkin menjejaskan pengguna yang kurang upaya. The Line dibangunkan dalam modul, akan tetapi tidak jelas bagaimana kaedah modul tersebut dibangunkan. Projek pembinaan pembangunan negara Saudi The Line nampaknya merupakan latihan besar-besaran dalam pembinaan teknologi negara tersebut. The Line merancang 9 juta penduduknya mendiami The Line, mewakili peningkatan 25% daripada populasi semasa Arab Saudi iaitu seramai 35 juta orang. Fokus pemasaran The Line adalah pada kelestarian alam sekitar, teknologi, gaya hidup mewah dan profesional, inovasi dan lokasi yang strategik. Ini menunjukkan bahawa perancang dan perekanya berhasrat untuk menghasilkan pembaharuan dan pembangunan bandar yang boleh dicontohi yang akan menaik taraf Arab Saudi dengan pantas kepada masa depan pasca karbon. The Line memiliki semua elemen tersebut, tetapi dari perspektif perancangan dan pembinaan, ia memerlukan kekuatan kehendak, kekuatan keuangan dan keupayaan yang sangat besar dan masih dapat dilihat sejauh mana kejayaan The Line akan menarik perhatian penduduk untuk berjaya. Apa pendapat anda mengenai projek mega Arab Saudi ini? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Ezra Lab signing off from space.